Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni just nak kongsi pengalaman tentang peralatan basic ataupun yang perlu ada untuk wedding photographer. Saya pun pernah juga jadi wedding photographer, tapi bukanlah orang kata apa, secara full time, part time lah sebelum tu, masa bujang-bujang dulu lah. Zaman tu zaman filem lah kan. Cuma beza dulu dengan sekarang ni sebenarnya tak banyak beza, cuma beza dia lebih kepada equipment lah. Daripada dulu kita guna filem dan sekarang ni digital lah. Tapi basic peralatan tu lebih kurang sama saja. Wedding photographer dulu dengan sekarang. So dulu saya pakai Nikon FM2 lah. Ini kira kamera yang saya guna untuk shoot wedding lah. Lens dia, bukan lens ni lah, ada satu lens tu saya dah simpan dalam bag lah, 35-70, body FM21 dengan flash ni lah. Ini saja yang saya bawa pergi wedding. Sebelum tu saya pakai mask yang hammerhead tu, yang kecil tu. So tapi sebab memandangkan dulu punya wedding saya shoot lah kan, dia bukanlah dapat job yang di hotel-hotel tu, memang tak pernah lah kan. Kita job kampung-kampung punya. So job kampung-kampung ni kebanyakan rumah-rumah yang inilah zaman tahun awal 90-an tu, rumah dia bukanlah rumah mewah ke yang ada terang benderang kan. Kebanyakan rumah kampung tu lighting dia tak berapa nak terang, so gelap kan. So kita perlukan flash yang agak power lah. So dulu kalau kita tengok wedding photographer dulu awal 80-an 90-an, dia banyak guna flash jenis hammerhead ni, jenis besar ni kan, yang macam ni lah, macam orang kata macam atuk-atuk kan. Cuma sekarang ni dia orang guna lagi advance lah. Dia orang guna macam Godot punya sistem tu, AD200, AD400, AD600 kan, yang tapi dia orang guna flash tu outdoor lah kan. Itu lagi canggih lah kan. Cuma sekarang ni saya just nak share tentang peralatan basic lah kalau kepada siapa yang nak shoot wedding kan. Tapi sebenarnya benda ni kepada yang nak buat wedding tu, dia patutnya dah tahulah apa benda yang perlu ada kan. Tapi kepada yang baru-baru nak start tu, yang mungkin tak tahu keperluan yang perlu ada tu, so basically kamera memang kena ada lah kan. So lens untuk sekarang ni, lens yang penting adalah macam sekarang ni kalau kita ada lens 24-70 atau 24-120, ni 24-120 itu sudah memadai lah, 24mm sampai 120mm. Ini untuk full frame body. Kalau bukan full frame body yang crop factor tu, ya, IPS sensor tu, sebaik-baiknya kita ada dalam 18-55 ataupun besar lagi lah. Ataupun kalau kita guna full frame, kita ada dalam 14-24 ataupun 16-35. Ini untuk wide wide angle dan 24-70 ke 24-120 ke. So bukan apa, kita kena menyiapkan diri kita dalam pelbagai suasana tu. Kita tak boleh nak anggap rumah tu sama je kan. Rumah-rumah mungkin kita dapat job yang golongan yang orang kata berada, tapi tak mustahil juga pasangan dia tinggal di kampung kan, dia nak buat juga majlis di kampung kan. Bukannya semestinya golongan yang orang kata apa, yang mampu ni dibuat kat hotel, dia buat juga. Okey, mungkin dia juga nak buat di rumah di kampung kan, yang bilik dia tak berapa nak besar, ataupun ruang tamu untuk pengantin dia tak berapa nak luas kan. Itu kita perlukan 14-24 ataupun 16-35 ataupun 18-120, maksudnya ultra wide angle. Yang ultra wide angle ni dia biasanya merujuk kepada lens yang lebih luas sudut pandang dia daripada 35mm ni biasanya orang cakap sebagai standard wide angle lens. Macam zaman dulu lah, kalau guna filem ni, wide angle lens standard tu 35mm wide angle. Dan biasanya orang pakai, kalau awal-awal dulu tu 35 dengan 50mm dah cukup dah. Cuma sekarang ni untuk beritahu peralatan yang basic yang sebaik-baiknya kita ada, ultra wide angle yang saya beritahu tadi lah, 14-24 ataupun 16-35 satu lens, satu lagi 24-120 ataupun 24-70 ataupun itulah range yang daripada, kalau kita boleh dapat 18-200 pun dah okey dah kan. Ada setengah lens tu dah sekarang dah ada dah dalam, tak tahulah brand, tengok jenis nama kamera, ada setengah tu daripada ultra wide angle sampai telefoto kan. Kalau ada 18-200 tu dah cukup cantik dah. Cuma lagi satu nak beritahu, selain daripada lens tu, kelengkapan lens tu, flash memang kena ada lah, wajib lah ada kan. Kita tak kira lah kita nak boost ISO 10,000 ke 20,000 ke, tapi flash tu penting. Pasal flash ni gambar dia lebih clean berbanding kita naikkan ISO. Kalau kita naikkan, walaupun kamera tu boleh pergi sampai 100,000 ISO, dia punya grain tu mungkin bagi kita artistik lah, bagi klien mungkin dia tak minat benda tu, dia nak clean gambar orang kata smooth, macam glossy kan. So kita kena ada flash jugalah.
Pasal tu sekarang ni ada setengah wedding photographer yang mana yang bajet besar tu dia ada beli external flash yang pakai softbox besar tu kan. Biasanya dia orang guna untuk outdoor lah. Okay, selain daripada lens ultra wide angle 14 24 16 35 24 70 atau 24 120 ataupun yang ada sekarang ni 18 pada 200 mm pun ada kan, satu lens, itu dah cukup dah. Dan extra kamera body ni boleh dikatakan wajib lah, dia kena ada wajib. Sebab kita tak, walaupun kamera tu baru kita beli, kadang-kadang orang kata apa, dia boleh malfunction ataupun dia boleh jadi, yelah benda nak jadi kan. So kita tak boleh bagi alasan dengan klien kita, apa ni, kamera rosak. Lepas tu kalau klien tanya, you tak ada kamera backup ke apa, kita nak jawab kan. So kalau kita dah ambil job orang, benda tu kita kena ada lah. Kalau kita tak mampu nak beli second body, kita pinjam daripada kawan ataupun sewa daripada kawan. Dan second kamera body ni tak semestinya sama dengan main body tu. Mungkin main body kita harga dalam 5,000 ataupun 10,000 dengan lens semua kan. Second body tu mungkin dalam separuh harga tu pun dah okey dah. Yang penting kita kena ada backup. Benda tu penting. Pasal benda ni kadang-kadang, yelah benda nak jadi, dia jadi kan. Tak kira macam mana pun backup tu kena ada. Tak pun kalau kita baru nak start tu, yelah ada setengah orang tu tak mampu nak, orang kata nak start terus sekaligus beli semua barang kan. Memang dia kena ada, apa ni, yelah dia kena pinjam kawan ke apa. Macam mana pun kena ada second camera body. Benda tu wajib. Dan orang kata apa, sebaik-baiknya zaman sekarang ni kalau kita guna digital, cari kamera yang ada 2 card slot tu, SD card, yang memory card ada 2 tu, at least kita boleh save serentak dua-dua card tu. Kalau satu card corrupt, kita ada satu lagi backup lah kan. So benda ni penting tau. Shoot digital ke, shoot film ke, so benda-benda tu kita kena ambil kira lah. Kita kena jaga keselamatan kita supaya tak disu ke ataupun dimarahi oleh klien lah. Sebab pasal kita nampak macam tak profesional lah bekerja kan. Kita nak buat job, minta duit, bukan minta duit lah, kita nak buat job kan, kita nak buat job untuk klien, buat bisnes lah kan. Tapi bila klien tengok kita macam cara kita kerja je tak profesional kan, backup tak ada, memory card pun bawa satu betul. So semua benda-benda tu memang kita kena ada backup plan. Itu satu. Selain daripada peralatan juga, backup kedua tu in case kalau kita sakit ke, demam ke, ataupun ada benda-benda tertentu yang last minute ni kita tak dapat pergi, apa kita nak buat. Kita kena ada backup. Jurufoto second shooter ni, maksudnya sebelum apa-apa tu kita bagi tahu member kita, in case lah tak dapat datang apa, kita bagi tahu dia ni akan backup saya ni, macam tu kan. Pasal banyak juga terjadi pasal benda ni, kita manusia kan, robot pun apa pun ada masalah. Ini pula manusia ni kadang-kadang last minute ada macam-macam hal kan. Itu bab second shooter tu bab lain lah. Cuma apa yang saya nak bagi tahu tentang peralatan basic ni, selain daripada kamera tu memang wajib lah kan, second body. Lens tu kalau boleh biarlah merangkumi wide angle dengan telefoto lah. Kalau kita ada 18-120 atau 18-135, 18-200, range tu dah cukup cantik dah. Tapi kalau boleh biar ada satu body lagi lah kan. Bukan satu body, satu lens lagi, itu backup. Dan kalau kita tak mampu beli kamera, tak mampu beli lens yang 2.8 macam 70-100, tele 2.8 tu, kalau kita nak main bokeh tu, kita boleh beli 50mm. 50mm tu tak kira brand apa pun, sama ada f1.8 ataupun f1.4, dia dah cukup bagus lah untuk layang bokeh tu. Biasanya orang guna lens 50mm ni, dia buka habis dia ambil gambar close up cincin ke apa yang belakang dia blur macam tu kan. So benda-benda tu penting lah. Dan 50mm ni dia tak mahal. Bagi saya lens 50mm ni, memang kita ada lens 18 sampai 200 ataupun 18 135 tu dah cover range tu kan. Tapi 50mm 1.4 ataupun 1.8, 1.2 tu mahal sangat lah kan. Maksudnya lens tu orang biasa guna untuk creative shot lah, terutamanya untuk ambil gambar cincin, dia letak dalam, yelah macam-macam benda lah kreatif kalau kita tengok kan. So benda tu penting kan. Dia mungkin dalam bawah 1,000 kita boleh dapat lah kan, 1,000, ataupun kita boleh beli second kan. Kalau nak beli yang 1.2 tu agak mahal juga lah kan. So itulah dia, orang kata apa, perkongsian ringkas dia zaman saya shoot filem dulu kan. Dan selain daripada backup kamera, lens dengan memory card tu, dah macam-macam lagi peralatan lain yang kita yang kita kena bawa lah. Macam 70-100 tu kadang-kadang penting juga, penting untuk creative shot lah. Maksudnya kalau kita nak guna 70-100 tu, yang lens yang telefoto tu, dia guna dia kalau kita nak shoot outdoor, kita nak main depth ataupun perspektif kan, itu kita kena ada lah.
So benda tu kita boleh beli dari masa ke masa lah kan, ikut keperluan kita. Cuma sebaik-baiknya yang mana-mana adik kakak yang baru nak start tu, kalau boleh jangan segan silu tanya abang-abang yang mana dah buat lama buat wedding tu kan, apa benda yang apa ni, tips-tips daripada orang lah. Ada setengah tu orang sibuk, mungkin tak sibuk nak balas WhatsApp ke, nak balas Facebook kan. Kita tanya orang lain lagi kan. Kita tak boleh nak harap setiap pertanyaan tu orang akan jawab kan. Kita siapa kan, kita nak belajar macam tu lah. So dalam Facebook ke Twitter ke apa, kalau kita tanya tu, kalau ada orang balas tu okey lah. Kalau orang tak balas tu, kita cuba tanya orang lain lagi kan. Pasal penting je belajar daripada pengalaman atau kesilapan orang ni, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Pasal kita mengulangi kesilapan yang sama tu, kesilapan yang orang lain dah pernah buat tu kan, macam rugikan masa kita lah kan. So maksudnya macam sebab itu tadi lah, tak perlu kalau nak diperingatkan tentang pentingnya second body. Second body tu memang penting. Tak payah nak tunggu kamera dah orang kata malfunction, dah rosak satu, baru ATPK menyesal tak buat second body. Sama juga macam second memory card tu kan, kita pakai satu card je, padahal ada dua slot kan. Sepatutnya kita pakai dua, in case kalau apa-apa corrupt ke card tu, kita ada lain. Dan jangan lupa pula bawa orang kata backup memory card yang lebih lah kan. Selain pada flash tu, tengok jenis flash lah, ada setengah tu dia boleh rechargeable punya bateri kan. Ada setengah tu kita setiap kali assignment tu make sure kita guna fresh bateri, dan kita bawa bateri ekstra. So benda-benda tu, dan dari masa ke semasa kita akan belajar sikit-sikit lah kan, apa benda yang perlu kita perbaiki untuk dapatkan gambar-gambar yang ataupun kepuasan pelanggan yang terbaik lah kan. Okay lah, kalau ada apa yang nak tanya lagi boleh tanya lah kan. Semua pengalaman saya dalam bidang digital untuk shoot wedding ni tak banyak mana, tapi insyaAllah dia punya cara ambil gambar tu, apa ni, flow dia tu kan, tak banyak beza lah kan. Okay, jumpa lagi.